Hai murid, selamat datang. Dalam video ini, cikgu akan bincangkan teknik penyelesaian, iaitu soalan matematik tambahan SPM. Soalan yang cikgu pilih untuk dibincang dalam video ini adalah soalan kertas 1, dan soalan ini adalah daripada tajuk linear law ataupun hukum linear. Sebelum kita bincang cara penyelesaian untuk mendapatkan nilai dalam soalan ini, baik kita baca dan fahamkan apakah kandungan soalan itu. Kita mulakan ya. Okay. Diagram shows a straight line graph. So adalah diberitahu bahawa gambar raja yang diberikan, diagram yang diberikan ini adalah satu gambar raja ataupun graf garis lurus. Straight line graph. Seterusnya, obtain by plotting log 3y against log 3x. So graf ini adalah diperolehi dengan melakarkan, iaitu log 3y lawan log 3x, iaitu adalah diperhatikan paksi ufuk adalah log 3x, manakala paksi tegak adalah log 3y. Okey, seterusnya. Di variable x and y. So di sini ada dua pemboleh ubah variable, iaitu x dan y, di mana kedua-dua pemboleh ubah ini ataupun variable ini adalah dikaitkan oleh hubungan, iaitu y sama dengan x kuasa 3n bahagi dengan k. So adalah diberitahu bahawa ada dua pemboleh ubah, iaitu x dan y, dan kedua-dua pemboleh ubah ini adalah dihubungkan oleh satu hubungan, iaitu y sama dengan x kuasa 3n dibahagikan dengan k. Okey, seterusnya. When n and k are constant. So adalah diberitahu bahawa dua pemalar. Di sini soalan ini melibatkan dua pemalar ataupun dua constant. Satu adalah k dan satu lagi ialah n. Okey, seterusnya. Find the value of n and k. So dalam soalan ini adalah dikehendaki untuk menentukan atau mencari apakah nilai n dan apakah nilai k. Okay. So ini yang diterangkan dalam soalan, dan apa yang dikehendaki dalam soalan ialah akhirnya kita perlu tentukan berapakah nilai n dan nilai k. Okay. Sebelum kita bincang cara penyelesaian, cuba kita tengok graf yang diberikan ataupun diagram yang diberikan di sini. Sekiranya kita pandang ataupun sekali pandang graf yang diberikan ini adalah ia seperti satu graf garis lurus, iaitu a straight line graph. So kalau kita tengok raja yang diberikan ini ataupun diagram yang diberikan ini sebagai satu garis lurus, cikgu kata sekali pandang gambar raja yang diberikan ataupun diagram yang diberikan ini adalah seperti satu graf garis lurus ataupun a straight line graph. Kalau kita tengok gambar raja yang diberikan ini, diagram yang diberikan ini sebagai satu garis lurus, maka yang ini kita boleh lakukan, iaitu sekiranya kita tengok gambar raja ini sebagai satu garis lurus ataupun a straight line graph. So ini kita nampak sebagai yang ini adalah paksi y dan yang ini adalah paksi x. Dan ada satu garis lurus di mana melalui titik 1, 2 dan satu lagi ialah 3, 14. Apa yang cikgu maksudkan di sini ialah sekiranya kita tengok ataupun pandang gambar raja yang diberikan dalam soalan ini sebagai satu graf garis lurus ataupun a straight line graph. Sekiranya kita tengok yang diberikan ini sebagai satu garis lurus, maka paksi ufuk ataupun horizontal ini adalah x, manakala tegak ataupun vertikal adalah y. Sekiranya kita tengok ini sebagai satu garis lurus, dan garis lurus ini melalui dua titik, satu ialah 1, 2, x1, y2, dan satu lagi titik ialah 3 dan 14.
Okey, sekiranya kita tengok yang ini sebagai satu garis lurus ataupun straight line, maka dua perkara kita boleh tentukan. Sekiranya kita tengok gambar rada ini ataupun diagram ini sebagai straight line ataupun garis lurus, dengan menggunakan dua titik ini kita boleh tentukan dua perkara. Perkara pertama ialah kita boleh tentukan kecerunan ataupun gradient sebab diberikan dua koordinat. Apabila diberikan dua koordinat, ya, kecerunan boleh ditentukan ataupun gradient boleh ditentukan dengan menggunakan M gradientnya, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jelas? Okey. So dengan menggunakan dua koordinat ini kita boleh tentukan kecerunan ataupun gradient bagi garis lurus berkenaan. Jelas? Okey. Satu lagi perkara yang kita boleh tentukan ialah di mana garis lurus ini akan menyilang paksi Y ataupun Y-intercept. So satu lagi perkara yang kita boleh tentukan dengan menggunakan dua koordinat, sekiranya kita tengok gambar rada ini sebagai satu gambar rada straight line ataupun graf garis lurus, maka satu lagi yang kita boleh tentukan ialah garis lurus itu akan menyilang paksi Y, iaitu Y-intercept. Bagaimana? Dengan menggunakan satu garis lurus, persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Okey, so C ini ialah Y-intercept. Okey, di mana garis lurus itu akan menyilang paksi Y. So di sini dengan menggunakan dua koordinat ini, sekiranya kita tengok yang diberi ini sebagai satu garis lurus, dua perkara kita boleh kira ataupun boleh tentukan. Satu ialah boleh mencari gradient ataupun kecerunan, dan satu lagi ialah kita boleh tentukan C ataupun Y-intercept ataupun pintasan Y. Okey, baik kita gunakan dua koordinat ini, tentukan berapakah gradient dan apakah Y-intercept. Kita lakukan satu persatu, ya. Okey, kita mulakan dengan kecerunan ataupun gradient. Okey, so sekarang M adalah, perhatikan cikgu ambil ini sebagai Y2 dan ini adalah X2, yang ini adalah Y1 dan X1. Katakan, ya. So di sini mengikut formula, iaitu 14 tolak 2 bahagi dengan 3 tolak 1. So daripada sini kita dapati yang ini adalah 12 bahagi dengan 2, iaitu sama dengan 6. Okey, so sekarang perhatikan, kita sudah dapat kecerunan ataupun gradient bagi garis lurus ini dengan menggunakan dua koordinat. So sekarang kita dapati bahawa gradientnya adalah 6. Okey, so cikgu dah tunjukkan bagaimana formula digunakan. Okey, seterusnya kita akan tentukan C ataupun Y-intercept. Y-intercept itu boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Di mana untuk garis lurus ini ataupun straight line ini, baru kita cari tadi gradient adalah 6. So Y sama dengan 6X tambah C. Jelas? So untuk menentukan C, salah satu daripada dua koordinat itu kita akan gantikan di tempat X dan Y. Mana-mana satu. So katakan cikgu pilih yang koordinat 1, 2. So di koordinat 1, 2, Y adalah 2, K dan X adalah 1 tambah C. So daripada sini kita peroleh bahawa 2 sama dengan 6 tambah C. Okey, 6 darab 1, 6. So C adalah 2 tolak 6 sama dengan negatif 4. Okey, sekarang perhatikan bahawa kalau kita tengok garis yang ataupun graf yang diberikan ini sebagai satu garis lurus ataupun straight line, maka dua perkara kita boleh tentukan ataupun kita boleh kira. Satu ialah gradient, cikgu dah tunjukkan bagaimana kita dapat gradientnya adalah 6, dan cikgu dah tunjukkan satu lagi nilai yang kita boleh tentukan, iaitu C, iaitu pintasan Y ataupun Y-intercept. Dengan menggantikan salah satu koordinat, so didapati bahawa Y-intercept ataupun garis lurus ini akan menyilang paksi Y pada Y negatif 4.
Okey, so sekarang kita sudah perolehi dua perkara, iaitu satu, sekiranya kita tengok ini sebagai satu garis lurus, gradiennya adalah 6 dan y-interceptnya ialah negatif 4. Jelas? Okey, sekarang kita lengkapkan persamaan bagi garis lurus ini. Okey, so cikgu padamkan di sini. So kita dapati bahawa dalam bentuk garis lurus, dalam bentuk sekiranya gambar rajah ini cikgu tengok sebagai ataupun graf ini cikgu tengok sebagai satu garis lurus ataupun straight line, maka persamaan straight line-nya ataupun persamaan garis lurusnya ialah 6x tolak 4. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, kita kaitkan. Apa yang kita nak buat ialah kita akan kaitkan. Okey, kita akan kaitkan. Ya, sekarang perhatikan paksi tegaknya ataupun vertical axis-nya adalah log 3y. So di sini perhatikan sekarang yang y ini sudah menjadi log 3y sama dengan 6. Okey, di sini perhatikan paksi x ataupun horizontal axis, iaitu log 3x. So yang x ini sudah menjadi log 3x. Jelas? Okey, tolak dengan 4. So sekarang perhatikan. Okey, sekiranya kita gunakan ini sebagai satu garis lurus, maka yang kita dapat untuk diagram ini ataupun untuk graf ini, bentuk garis lurus, persamaan garis lurusnya adalah log 3y sama dengan 6 log 3x tolak 4. Iaitu di sini perhatikan, ya, paksi tegak ataupun paksi y sudah tukar menjadi log 3y, yang y ini kita tukarkan kepada log 3y. Okey, kemudian yang ufuk horizontal iaitu paksi x itu cikgu dah mengikut soalan log 3x. Okey, sekarang ini adalah bentuk persamaan linear. Bentuk persamaan linear sekiranya graf ini ditengok sebagai satu garis lurus. Jelas? Okey, sekarang cuba kita kaitkan yang kita dapat ini dengan soalan. So di sini adalah diberitahu bahawa hubungan di antara pemboleh ubah ataupun variable x dan y dalam soalan ini ialah y sama dengan x kuasa 3n bahagi dengan k. Iaitu seperti mana yang diberikan, y sama dengan x kuasa 3n bahagi dengan k. Jelas? Okey. Bagaimana kita akan kaitkan hubungan di antara y dengan x seperti mana yang diberikan ini dengan apa yang kita dapat tadi. Okey, sekarang cikgu akan salin hubungan di antara y dengan x seperti mana diberikan dalam soalan. Okey, perhatikan sekarang. Okey, y sama dengan x kuasa 3n bahagi dengan k. Jelas? Okey, so sekarang perhatikan. Yang inilah digunakan untuk lukis graf ini. Yang inilah hubungan di antara y, x inilah yang digunakan untuk melukis ataupun melakar graf garis lurus ini ataupun straight line graph. So dalam bentuk straight line, sekiranya hubungan di antara y dengan x ini kita tukarkan kepada bentuk garis lurus, perhatikan y itu sudah menjadi log 3y. Jelas? So yang ini sudah menjadi log 3y. Okey, perhatikan sekiranya hubungan di antara y dengan x ini iaitu dua variabel yang dihubungkan oleh hubungan ini digunakan untuk lukis satu graf garis lurus ataupun straight line graph adalah didapati y itu ditukarkan menjadi log 3y. So sekarang y sudah ditukarkan menjadi log 3y. So sekiranya y mengalami perubahan, maka x pun perlu mengalami perubahan. Dan apakah perubahan akan berlaku? So di sini kita perlu tengok apakah akan berlaku kepada x apabila y itu tukar menjadi log 3y. Jelas? Okey.
So, seperti mana yang biasa cikgu sebutkan, dalam satu persamaan, kita boleh lakukan sebarang perubahan. Dalam satu persamaan, kita boleh lakukan sebarang perubahan. Tetapi apabila kita lakukan perubahan itu ke atas satu sebutan, maka yang lain juga perlu mengalami perubahan yang sama. So, di sini, kalau kita perhatikan persamaan ini, kita ada dua bahagian. Satu adalah di sebelah kiri, iaitu Y. Dan di sebelah kanan ialah X kuasa 3N dibahagikan dengan K. So, apa yang kita perhatikan di sini ialah berlaku perubahan di sebelah kiri persamaan. Iaitu apakah perubahan? Y itu menjadi log 3Y. Jelas? Sekiranya perubahan sebelah kiri adalah kita tukar Y menjadi log 3Y, maka sebelah kanan pun perlu mengalami perubahan yang sama. So, maksud sekarang, sebelah kanan ia akan mengalami perubahan yang sama, iaitu log 3. Okey, iaitu X 3N bahagi dengan K. Jelas? So, sekarang cikgu sudah lakukan perubahan di sebelah kiri persamaan dan di sebelah kanan persamaan. Okey, seterusnya. Okey, so kita perlukan perubahan ini sama seperti mana yang kita hasilkan tadi. So, maksud sini, tujuan perubahan ini adalah untuk tukarkan bentuk persamaan ini menjadi seperti mana yang kita hasilkan, iaitu dalam bentuk garis lurus. So, di sini apa yang kita perlu lakukan seterusnya ialah menggunakan asas-asas yang dipelajari, sebab kita perkenalkan log di sini. So, selepas log itu diperkenalkan, kita perlu kaitkan apa yang dipelajari, hukum-hukum yang dipelajari ataupun law of logarithm, supaya bentuk ini tukar ke bentuk ini. Okey, so sekarang apa yang kita lakukan ialah kita akan gunakan hukum logarithm ataupun law of logarithm. Tujuan nak tukar bentuk ini sama seperti mana yang bentuk kita hasilkan. Okey, so mengikut apa yang kita belajar di bawah hukum logarithm ataupun law of logarithm, ya, adalah diberitahu bahawa log A N bahagi dengan N adalah sama dengan log A N tolak log A N. Sebab perhatikan di sini, ya, hubungan di antara X dengan K ataupun X kuasa 3N dengan K adalah bahagi dan dikaitkan dengan log. So, ya, yang ini adalah hukum yang boleh benarkan bentuk ini tukar menjadi bentuk ini. Jelas? So, mengikut hukum ini, yang log 3 X kuasa 3N bahagi dengan K boleh ditukarkan ke bentuk ini. Jelas? Okey. So, mengikut hukum ini, okey, sekarang kita tukarkan bentuk ini akan jadi log 3Y sama dengan log 3X 3N tolak log 3K. Jelas? Perhatikan sekarang bentuk yang kita hasilkan dengan yang kita dapat dulu. Jelas? Tetapi masih ada satu lagi yang perlu, iaitu kita perlukan yang bentuk ini, iaitu 6 log 3x. Tapi di sini bentuknya, perhatikan di sini log 3 x kuasa 3n. So 3n ini perlu bawa ke hadapan. Adakah dibenarkan? Ya, dalam hukum log ya dibenarkan. Apakah hukumnya ataupun apakah lawnya? Ya, iaitu log A n n. Okey, di bawah hukum ini adalah sama dengan n bawa ke hadapan. So log A n. So mengikut hukum ini, maka yang 3n ini boleh bawa ke hadapan. Jelas? Okey, sekarang perhatikan. Selepas kita gunakan hukum ini, so yang ini sudah menjadi log 3y sama dengan 3n log 3x tolak log 3k. Jelas? Okey, perhatikan bentuk yang cikgu hasilkan sekarang. Boleh? Apa yang cikgu lakukan ialah hubungan di antara x dan y yang diberikan dalam soalan ini.
Cikgu tukarkan kepada bentuk yang kita perlukan. Sebab mengikut bentuk garis, sekiranya kita tengok ini sebagai satu garis lurus, maka persamaan adalah seperti ini. So maka yang ini perlu ditukarkan kepada bentuk garis lurus, straight line. So sekiranya cikgu nak tukarkan kepada bentuk ini, maka yang dipelajari dalam law ataupun hukum law ataupun law of logarithm itu kita guna pakai. So cikgu dah tunjukkan apakah hukum-hukum yang digunakan sehingga kita dapat menghasilkan satu bentuk persamaan di mana bentuk persamaan ini adalah sama seperti mana persamaan yang kita hasilkan apabila kita tengok graf ini sebagai satu graf garis lurus. Jelas? So sekarang kita dapati bahawa selepas kita tukarkan hubungan di antara x, y ini seperti mana yang dikendaki dalam soalan adalah didapati bahawa log 3y, perhatikan ya, sama dengan 3n. Okey, log 3x tolak log 3k. Okey, sekarang cikgu padamkan yang lain supaya nampak jelas. Okey, perhatikan sekarang. Okey, yang ini kita perolehi daripada graf yang diberikan. Okey, yang ini, yang bawah ini kita perolehi dengan menukarkan hubungan di antara XY. Okey, hubungan di antara XY. Okey, dengan menggunakan yang kita perkenalkan log 3. Jelas? So sekarang kita sudah berjaya menghasilkan bentuk linear. Iaitu kita sudah menghasilkan daripada bukan linear menjadi bentuk linear. Itu tujuan sebenar. Okey, tajuk hukum linear ataupun linear law ini. So apa yang murid-murid belajar di bawah tajuk hukum linear ataupun linear law ini ialah bagaimana kita nak tukarkan bukan linear menjadi bentuk linear. Bukan linear menjadi bentuk linear. Dengan apa yang kita belajar, kita gunakan daripada bentuk bukan linear, kita hasilkan bentuk linear. Jelas? So sekarang cuba kita kaitkan satu persatu supaya dapat menentukan nilai yang dikehendaki dalam soalan. Jelas? Okey, perhatikan sekarang. Okey, log 3y, log 3y. Okey, log 3x, log 3x. Maka 3n dengan 6 adalah sama. So itu 3n sama dengan 6. Maka n adalah, n adalah 6 bahagi dengan 3 iaitu sama dengan 2. Okey, perhatikan bagaimana kita gunakan apa yang kita belajar di bawah tajuk hukum linear ataupun linear law untuk mendapatkan salah satu daripada constant ataupun pemalar iaitu n adalah 2. Jelas? Okey, so sekarang kita berjaya menjawab salah satu daripada constant yang ditanya iaitu n sama dengan 2. So kita ada satu lagi iaitu kita kena tentukan nilai k. Jelas? Okey, sekarang kita dapat n sama dengan 2. Okey, sekarang kita akan dapatkan pula nilai k. Okey, perhatikan sekarang seperti mana yang kita belajar tadi, dua-dua ini adalah sama. So sekarang perhatikan log 3y, yang 6 3n, log 3x, log 3x. Yang tinggal adalah yang ini dengan yang ini. So sekarang adalah dapati negatif log 3k sama dengan negatif 4. Jelas? Sebab yang ini dua sama kan? Sama. Yang ini kita samakan, yang ini kita samakan, maka ini dua adalah sama. Jelas? Sebab kedua-dua ini kita dah tukarkan kepada bentuk linear. So kedua-dua adalah ditukarkan daripada bukan linear menjadi bentuk linear. Jelas? Okey. So daripada sini, so negatif akan menjadi positif. Yang tinggal adalah log 3k sama dengan 4. Yang dikehendaki ialah k. Yang kita ada ialah log 3k. Okey. So bagaimana kita akan dapatkan nilai k
daripada log 3K. Semestinya apa yang kita belajar dalam tajuk indeks dengan log. So apa yang murid-murid belajar di bawah tajuk indeks dengan log ialah bagaimana nak tukar bentuk log menjadi indeks, iaitu log AM katakan sama dengan X. Contoh ya. Okey, apa yang murid-murid belajar di bawah tajuk indeks dengan log, iaitu dalam tajuk itu murid-murid diajar bagaimana nak tukarkan bentuk log itu menjadi bentuk indeks. So, mengikut ini, hukum ini adalah didapati N sama dengan A kuasa X. So, kita tukar daripada bentuk log kepada bentuk indeks mengikut hukum yang dibenarkan dalam logaritma. Jelas? Sekarang perhatikan di sini. Yang ini adalah sama dengan, sebab kita ada nilai log 3K iaitu 4. Soalan minta cari nilai K. So daripada log 3K kita kena tukarkan menjadi K. Yang benarkan ini berlaku ialah hukum ini, log ini. Jelas? So mengikut ini cikgu perkenalkan di sini, maka log 3K akan tukar menjadi K, iaitu sama dengan 3 kuasa 4. Jelas? So, sekarang kita dapati bahawa adalah 3 kuasa 4, iaitu 3 kuasa 4 ialah 3 darab 3 9, darab 3 21, darab 3 adalah 81. So, daripada sini kita dapati bahawa adalah nilai K adalah 81. Jelas? Sekarang perhatikan bagaimana cikgu gunakan apa yang dipelajari di bawah dua tajuk. Pertama, bagaimana kita gunakan apa yang dipelajari di bawah tajuk hukum linear ataupun linear log. Seterusnya, bagaimana kita gunakan hukum-hukum yang kita belajar di bawah tajuk indeks dan log, logaritma. So, sebab itu kita perlukan pengetahuan yang luas sekiranya kita nak selesaikan soalan-soalan yang melibatkan peringkat SPM. So, cikgu harap contoh yang cikgu pilih untuk kongsi bersama murid iaitu bagaimana kita selesaikan satu soalan daripada tajuk hukum linear ataupun linear log. So sekiranya anda berpuas hati dengan apa yang cikgu bincangkan, iaitu cara penyelesaian, seperti biasa berikan thumbs untuk cikgu. Untuk dapatkan video-video seperti ini, iaitu cara penyelesaian soalan-soalan matematik tambahan SPM. Untuk dapatkan lebih banyak video, subscribe channel cikgu. Sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Terima kasih.